Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita nak kongsikan satu kisah berkaitan dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat pada kali ini yang bernama Barra ibn Malik, di antara salah seorang sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah riwayat hidup beliau sangat luar biasa dan sangat sesuai untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama kita menghayati bagaimana perjuangan seorang sahabat bernama Sayyidina Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Barra ibn Malik ni adalah dalam kalangan Ansar, merupakan penduduk Madinah. Lalu bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, di antara orang yang gembira dengan kehadiran Nabi adalah Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan orangnya tak terlalu tinggi, and then orang yang sangat kecil. Dan Barra ibn Malik ni kita boleh katakan salah seorang sahabat yang kusut masai lah, dia tak terurus rambut dia, macam itulah lebih kurang. Maka orang bila mana melihat, orang kata betul ke itu sahabat Nabi Sayyidina Barra ibn Malik. Ketika mana ada orang yang nak bertemu, di manakah Barra ibn Malik? Ketika mana ditunjukkan itulah Sayyidina Barra, orang akan mengatakan betul ke itu Barra. Tambah-tambah bila mana telah berlaku kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab para tabi'in yang mana mereka ni tak sempat bertemu dengan Nabi, mereka ni akan pergi kepada setiap orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang sahabat Nabi, kalaulah di sana ada sahabat Nabi, maka di sanalah para tabi'in akan pergi. Sebab itulah para tabi'in bila mana mereka nak bertemu dengan Sayyidina Barra ibn Malik, terkejutnya mereka bila mana melihat perwatakan Sayyidina Barra ibn Malik. Dahlah kecil kan, tak terlalu tinggi. Kenapa mereka hairan? Disebabkan dalam satu peperangan Barra ibn Malik pernah melawan 100 orang musuh, dan kesemuanya 100 orang musuh yang dilawan oleh Sayyidina Barra ibn Malik, kesemuanya kalah di tangan Barra ibn Malik. Bayangkan 100 orang lawan seorang, benang Sayyidina Barra ibn Malik, yang menyebabkan para tabi'in ni nak pergi jumpa Sayyidina Barra. Disebabkan itulah bila mana mereka dapati itulah Sayyidina Barra yang agak kusut masa, yang tak terlalu tinggi dan sebagainya. Betul ke itu Sayyidina Barra? Jadi orang kena tengok betul-betul, kena follow, kena pergi jumpa, kena pergi tanya, barulah mereka akan dapati akan kehebatan Sayyidina Barra ibn Malik. Dan Sayyidina Barra ibn Malik juga di antara sahabat Nabi, bila mana ada mana peperangan, tak kisahlah peperangan itu di zaman Nabi ataupun di zaman Khalifah Rashidin, orang yang akan berada di hadapan salah seorangnya adalah Sayyidina Barra ibn Malik. Mana-mana peperangan, bila mana ada yang Sayyidina Barra, maka kalian akan dapati Barra ibn Malik akan berada di saf hadapan. Itu sifat dia. Dan saking hebatnya Sayyidina Barra ibn Malik, sampaikan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mana menjawat jawatan sebagai khalifah ketika itu, Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin pada masa itu mengeluarkan satu arahan kepada gubernur-gubernur, mengeluarkan satu arahan kepada pimpinan-pimpinan yang besar, jangan di antara kalian yang berani untuk melantik Barra ibn Malik menjadi panglima perang. Tidak dibenarkan dan dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk melantik Barra ibn Malik menjadi panglima perang. Kenapa pula? Adakah Umar dengki? Tidak. Umar tidak dengki dengan Sayyidina Barra sama sekali. Tetapi Umar khawatir disebabkan Barra ibn Malik ni seorang panglima perang, seorang orang hebat dalam peperangan, dan dia ni kita boleh katakan brutal dalam peperangan. Bila mana adanya Barra ibn Malik, dia tidak akan pernah berundur bila mana bertemu dengan musuh. Barra ibn Malik dia akan pergi saja, brutal punya orang, pergi. Kalaulah ada panglima perang mengarahkan Barra untuk berundur, baru dia berundur. Tetapi kalaulah tidak ada arahan daripada pimpinan, maka Barra ibn Malik tidak akan berundur. Yang menyebabkan Sayyidina Umar tidak khawatirkan Barra ibn Malik, tetapi Sayyidina Umar khawatirkan tentera-tentera yang akan berada di bawah Sayyidina Barra ibn Malik. Ditakuti para tentera Islam tak mampu untuk follow akan kehebatan, tak mampu ikut rentak Sayyidina Barra ibn Malik. Saking hebatnya Sayyidina Barra ibn Malik. Dan Sayyidina Barra ibn Malik juga kita kenali kan, bila mana Barra ibn Malik, siapa saja sahabat Nabi yang ibn Malik, antaranya adalah Anas ibn Malik. Maka Sayyidina Barra dengan Anas ibn Malik ni merupakan adik-beradik. Barra adalah abang, Anas ibn Malik adalah adiknya. Maka kalaulah sejarah Islam kita tak terlalu famous sangat,
dengar nama Sayyidina Bara' bin Malik, kita lebih tertumpu kepada nama adiknya yang bernama Anas bin Malik. Tetapi kehebatan Sayyidina Bara', hero yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah hero yang hebat. Sebab itulah kita pilih Sayyidina Bara' bin Malik. Ingat, sahabat Nabi kesemuanya mereka ada kelebihan masing-masing. Semua ada kelebihan masing-masing. Seperti mana kita tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah kelebihan dari sudut ilmu. Adapun Khalid Al-Walid kelebihan dia dari sudut kepimpinan, dari sudut berada dalam medan perang. Yang mana otak dia cepat, dia berubah-berubah. Otak dia cepat, dia berfikir. Bila mana strategi A tak menjadi, dia akan bertukar menjadi strategi B. Itu kehebatan para sahabat masing-masing. Sama juga dengan Sayyidina Bara' bin Malik. Dan bila mana berlakunya kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada masa itu. Ujian yang pertama Allah bagi kepada khalifah pada masa itu Abu Bakar adalah sangat ramai dalam kalangan manusia ketika itu mereka murtad, keluar daripada ajaran Islam. Mereka menyangkakan bila mana Nabi akhir zaman, Nabi SAW dah pun meninggal, dah pun wafat, mereka menyangkakan Islam pun sudah tidak ada. Itu yang menyebabkan mereka murtad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan mereka ni keluar daripada Islam. Dan di antara faktor yang lain yang menyebabkan bagaimana ataupun kenapa mereka berani untuk keluar daripada agama Islam disebabkan pengaruh. Bila mana mereka tengok seorang yang berpengaruh dalam kalangan bangsa mereka, dalam kalangan kabilah mereka yang keluar daripada Islam, ketua kabilah keluar daripada Islam menyebabkan anak buah akan ikut ketua kabilah mereka. Maka dekat sini kita faham bila mana mereka keluar daripada Islam disebabkan mereka menyangka yang Nabi, bila mana Nabi dah meninggal maka sudah tidak ada Islam. Dan di antara faktor yang lain adalah mereka menyangka yang ketua mereka keluar daripada agama Islam dan mereka ikut terpengaruh dengan orang lain. Dan begitulah berlaku kepada seorang manusia yang digelarkan Musailamatul Kadzab. Dia mengaku yang dia adalah Nabi, dia mengaku yang dialah Rasul, dan dia mengaku jawatan dia yang Allah bagi kepada dia sama jawatan dengan Allah bagi kepada Nabi SAW. Sebab itulah bila mana Musailamatul Kadzab mengaku yang dia ni seorang Nabi, ramai yang pergi jumpa dia. Dan ketahuilah yang ramai yang pergi jumpa dia beriman dengan dia, kebanyakan dalam kalangan kabilah dia. Sebab apa? Sebab orang yang ikut Musailamatul Kadzab, mereka bukan beriman sangat dengan Musailamatul Kadzab. Mereka bukan yakin sangat, bukan beriman sangat. Tetapi di atas faktor kabilah, keturunan menyebabkan mereka ikut Musailamatul Kadzab. Disebabkan itulah bila mana kita tengok jumlah orang yang mengikut Musailamatul Kadzab adalah bukan sedikit. Jumlah yang ikut Musailamatul Kadzab bukan jumlah yang kalang-kalang, tidak. Tetapi jumlah yang ikut Musailamatul Kadzab sangat ramai sehingga kan ulama nisbahkan daripada jumlah 30,000 sampai 40,000 pengikut Musailamatul Kadzab. Sebab itulah bila mana ada orang tengok jumlah yang sangat besar 30 sampai 40k yang ikut Musailamatul Kadzab, mereka menyangkakan takkanlah Musailamatul Kadzab menipu. Kalaulah Musailamah menipu, bagaimana dia mempunyai pengikut yang ramai? Mesti dia adalah Nabi yang benar, mesti dia adalah Rasul yang benar, yang menyebabkan makin ramai orang yang mengikut Musailamah pada masa itu. Maka bila mana dalam keadaan makin ramai yang berani murtad kepada Allah, makin ramai yang isytiharkan yang dia keluar daripada agama Islam, ketika itulah Sayyidina Abu Bakar dia tidak berlembut dengan orang macam ni. Bahkan Sayyidina Abu Bakar bertegas. Tegasnya Sayyidina Abu Bakar pada masa itu sampaikan dia membentuk, dia mengarahkan untuk semua pasukan Islam membentuk kepada 11 pasukan. Bila mana 11 pasukan, setiap pasukan Sayyidina Abu Bakar melantik seorang panglima perang. Dan setiap pasukan tu yang mempunyai 11, setiap daripada satu, Abu Bakar melantik seorang panji yang akan pegang bendera Islam pada masa itu. Dan ketika itu jugalah Abu Bakar As-Siddiq khalifah pada masa itu mengarahkan ke semua 11 pasukan untuk bergerak kepada seluruh semenanjung Arab pada ketika itu dan menebarkan ajaran Islam. Pergi jumpa orang yang telah murtad, ajak mereka kepada Islam. Andai kata mereka nak kembali kepada Islam, maka berlembutlah dengan mereka. Tetapi andai kata mereka bertegas, tak mau ikut ajaran Islam, tak mau kembali kepada Islam, maka layanglah mereka dengan mata pedang. Perangilah mereka. Hapuskan mereka. Itu yang diarahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada golongan-golongan yang berani murtad kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka di antara mereka yang tak mau ikut apa yang disarankan oleh Abu Bakar, bila mana ada seorang pasukan, bila mana ada pasukan pergi jumpa Musailamah, tetapi Musailamah tak mau kembali kepada ajaran Islam, tak mau bertaubat kepada Allah, ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan panglima perang ketika itu yang diketuai oleh Ikrimah ibn Abu Jahal, anak kepada Abu Jahal. Bila mana Sayyidina Ikrimah ibn Abu Jahal memimpin satu panglima perang, satu bala tentera yang ramai, berperang dengan Musailamatul Kadzab ketika itu. Allah uji pasukan Islam pada ketika itu, yang mana Ikrimah ibn Abu Jahal, pasukan dia kalah kepada Musailamatul Kadzab. Ketika itu jugalah Abu Bakar menulis satu surat, dihantar kepada Musailamatul Kadzab. Apa isi surat tu? Wahai Musailamah, andai kata kamu tak mau bertaubat kepada Allah, maka aku akan hantar panglima perang aku yang bernama Khalid Al-Walid. Nah, Khalid Al-Walid ini kita boleh katakan macam satu nuklear lah, satu senjata rahsia untuk orang Islam pada ketika itu. Orang sangat takut kepada Khalid Al-Walid. Dan di antara kemasyhuran Khalid Al-Walid adalah beliau tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan. Lalu bila mana dihantar Khalid Al-Walid untuk bertemu dengan Musailamatul Kadzab, maka berperang di antara pasukan Khalid Al-Walid dengan pasukan Musailamah. Dan tempat peperangan itu dekat sangat dengan Saudi, dekat sangat dengan tanah Arab, dan tempat itu dinamakan sebagai Yamamah, dekat Saudi je. Bila mana surat yang dihantar oleh Abu Bakar tidak dilayan dan tidak dihiraukan oleh Musailamah, berlakulah peperangan di antara pasukan Khalid Al-Walid dengan Musailamah. Bila mana berperang, terkejutnya pasukan Islam pada ketika itu bila mana mereka melihat kekuatan, semangatnya pasukan Musailamah yang menyebabkan pasukan Islam berundur, makin berundur. Bayangkan, kuatnya pasukan Musailamah pada ketika itu sampaikan khemah yang diduduki, yang didiami oleh panglima perang Khalid Al-Walid ketika itu telah pun ditawan oleh musuh. Dan diriwayatkan sehinggakan isteri kepada Khalid Al-Walid hampir sahaja nak dibunuh, tetapi diselamatkan oleh para sahabat. Kenapa? Kita boleh tengok pasukan Islam, mereka memang tak takut mati. Bila mana mereka berperang, mereka yakin akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pasukan Musailamatul Kadzab, pengikutnya, yang mana pengikut Musailamah pun sama, yang mereka tak takut bila mana mati. Maka bila mana bertemu di antara dua pasukan, berlawannya dua pasukan yang kedua-duanya tak takut akan kematian, kalian akan melihat satu peperangan yang dahsyat. Sebab itulah para sahabat mengatakan peperangan di antara pasukan Khalid Al-Walid dengan Musailamatul Kadzab ini di antara peperangan yang dahsyat, yang manusia melihat bagaimana dua pasukan yang kedua-duanya tak takut akan kematian. Lalu bila mana dalam keadaan begitu, maka Khalid Al-Walid menggunakan kemahiran dia berfikir sejenak macam mana nak buat. Maka ketika itulah Khalid Al-Walid mengarahkan semua pasukan Islam untuk duduk ikut kabilah masing-masing, duduk ataupun berada dalam ahli keluarga masing-masing. Sebab apa? Bila mana berada dalam ahli keluarga masing-masing, mungkin pemikiran Khalid Al-Walid menyangkakan kita akan mempertahankan ahli keluarga kita, sebab yang join dalam peperangan itu adanya ayah, adanya adik, adanya abang, adanya pak saudara, sepupu dan sebagainya. Lalu bila mana mereka berperang dalam kabilah, dalam keluarga masing-masing, mereka akan mempertahankan satu sama lain, yang menyebabkan pasukan Islam semangat pada ketika itu. Tetapi semangat pasukan Islam, kekuatan pasukan Islam tak boleh lagi nak melawan kekuatan yang dikeluarkan oleh pasukan Musailamatul Kadzab. Dan ketika itulah Khalid Al-Walid berfikir, inilah masa yang sesuai untuk keluarkan senjata rahsia. Rupanya Khalid Al-Walid ketika itu masih ada simpanan senjata rahsia, strategi rahsia yang belum dikeluarkan. Bila mana dalam keadaan yang gentir macam tu, gawak macam tu, huru-hara, ketika itulah Khalid Al-Walid memanggil Sayyidina Barra' ibn Malik. Wahai Barra', inilah masa yang sesuai, keluarlah kamu bersama pasukan kamu. Rupanya Khalid Al-Walid telah pun menyediakan Barra' ibn Malik, ada 2-3 ataupun ada satu kumpulan yang kecil. Dalam satu pasukan Khalid Al-Walid yang banyak, adanya pasukan elit. Pasukan elit itulah diketuai oleh Barra' ibn Malik, yang menyebabkan Khalid Al-Walid kata kepada Barra', wahai Barra', inilah masa sesuai, keluarlah kamu bersama pasukan kamu, perangilah mereka, hancurlah mereka. Dan bila mana tentera Barra' ibn Malik yang elit itu keluar sahaja, berperang sahaja dengan Musailamatul Kadzab, Islam boleh melihat bagaimana kucar kacir tentera Musailamah ketika itu.
hanya semata-mata lawan pasukan Bara' ibn Malik yang kecil. Kucak-kacik dalam keadaan ketika itu, yang mana mereka pun dalam keadaan tak tahu nak terima arahan ke, nak dengar arahan ke, nak menyerang ke, nak bertahan ke dan sebagainya. Ketika itulah Khalid Al-Walid menggunakan sepatan, memberi arahan kepada pasukan Islam untuk serang pasukan Musailamatul Kadzab, yang menyebabkan mereka berundur sampailah di tempat kubu mereka, kubu pertahanan mereka yang sangat kebal, yang mana kubu pertahanan mereka tak boleh dibuka daripada luar, hanya boleh dibuka daripada dalam. Buatlah macam mana pun, dengan anak panah, dengan kayu, mungkin ditembak dan sebagainya, pintu pertahanan Musailamah itu tidak boleh dibuka daripada luar, hanya boleh dibuka daripada dalam. Dan bila mana dalam keadaan begitu, pintu pun tak boleh dibuka, Islam tak tahu nak buat macam mana, Bara' ibn Malik mengambil satu perisai yang bulat. Kan Bara' ibn Malik kan tak terlalu tinggi, dia rendah je kan, tapi menjadi panglima perang, pembantu kepada panglima perang. Ketika itulah Bara' ibn Malik duduk di atas perisai yang bulat tu. Dia duduk di atas tu dan dia mengarahkan pasukan elit tu untuk mengangkat perisai yang adanya Bara' ibn Malik dengan tombak. Maka diarahkan untuk membaling ke seberang sana. Diarahkan pasukan dia untuk membaling Bara' ibn Malik yang berada di atas perisai, dibaling untuk masuk ke dalam kubu pertahanan musuh daripada arah atas. Bayangkan. Sebab itulah Bara' ibn Malik ketika itu dia kata kepada para sahabat yang lain, andai kata aku syahid ataupun aku dapat buka pintu gua ini, maka tolaklah aku, lambunglah aku wahai para sahabat. Dan ketika itulah bila mana ditolaknya dengan lembing, perisai itu ditolaknya Bara' ibn Malik, maka melompatlah Bara' ibn Malik masuk ke dalam kubu pertahanan. Dan ketika itulah kata Bara' ibn Malik, bila mana aku masuk saja dalam kubu pertahanan, ketika itulah semua pasukan Musailamatul Kadzab telah pun bersedia menantikan aku jatuh ke bawah. Bila mana aku jatuh ke bawah, aku bersedia, dan seluruh pasukan Musailamatul Kadzab menyerang aku seorang. Dan ketika itulah di tangan kanan aku berperang dengan mereka, aku bunuh seorang dua, dan mereka pun tikam aku. Dan tangan kiri aku cuba pada ketika itu untuk membuka kubu pertahanan mereka. Dan Alhamdulillah bila mana aku bertahan dan aku menyerang, ketika itulah aku berjaya membuka pintu kubu pertahanan mereka. Dan para sahabat melihat Bara' ibn Malik dalam keadaan kritikal. Ketika itu para sahabat melihat bila mana kubu itu dibuka oleh Bara' ibn Malik. Di badan Bara' ibn Malik ada lebih kurang 80 tikaman. 80 tikaman yang kena kepada badan Bara' ibn Malik, yang menyebabkan Bara' ibn Malik sangat kritikal, cedera parah beliau pada ketika itu. Bila mana marahnya pasukan Islam, maka dibunuh Musailamatul Kadzab dan kesemuanya. Dan dalam keadaan begitu selesai peperangan, maka panglima perang ketika itu Khalid Al-Walid mengambil Bara' ibn Malik, diangkatnya, maka dirawat oleh panglima perang sendiri, itu Khalid Al-Walid. Lalu bila mana dirawat, dalam proses untuk sembuh dan sebagainya mengambil masa beberapa bulan. Bila mana sembuhnya Bara' ibn Malik, apa yang dia buat? Tak lain tak bukan dia join dalam peperangan lagi. Yang mana satu peperangan yang dia join adalah peperangan melawan Parsi. Dan dalam peperangan itulah adanya Bara' ibn Malik dan adiknya Anas ibn Malik pun turut serta dalam peperangan melawan Parsi. Ingat, bila mana nak melawan Parsi, satu kerajaan yang cepat berkembang, teknologi yang sangat canggih ketika itu. Sebab itulah para sahabat bila mana mereka melawan pasukan Parsi, mereka akan melihat Parsi akan keluarkan satu senjata yang tak pernah kami melihat, yang mana senjata yang sangat up to date, senjata yang sangat hebat, teknologi dan sebagainya, yang menyebabkan para sahabat ketika itu tak tahu apakah fungsi senjata itu dan senjata ini. Sangat cepat perkembangan mereka. Lalu bila mana bertemunya di antara pasukan Islam dengan pasukan Parsi ketika itu, yang mana pasukan Islam pun tak tahu senjata tujuan untuk apa, ketika itulah adik kepada Bara' ibn Malik terkena satu senjata daripada puak-puak Parsi, yang mana senjata yang kena kepada badan Anas bin Malik merupakan satu senjata yang sangat panas. Ketika itulah Bara' bin Malik melihat adiknya kena senjata daripada arah belakang ataupun arah depan, wallahu alam. Ketika itulah Bara' bin Malik terus berlari kepada adiknya yang bernama Anas ibn Malik. Bayangkan senjata itu panas. Apa Bara' bin Malik buat? Tak lain tak bukan dia ambil tangan dia tarik senjata itu dengan tangan dia sendiri, menyebabkan terbakar tangan Bara' bin Malik. Itulah bagaimana sayangnya Bara' bin Malik kepada adiknya,
Dan bila mana berlaku peperangan, dan ketika itulah Bara' bin Malik meninggal syahid dalam peperangan. Dan para sahabat membawa jenazah Bara' bin Malik maka dikebumikan. Dan kita boleh tengok macam mana penghormatan para sahabat, respeknya para sahabat kepada Bara' bin Malik. Bayangkan, bila mana Bara' bin Malik sakit, siapakah yang menyembuhkan? Siapakah yang merawat Bara' bin Malik? Panglima perang Khalid Al-Walid pada ketika itu. Siapakah yang memuji Bara' bin Malik? Amirul Mukminin Saidina Umar bin Khattab. Kita boleh tengok kemuliaan yang Allah bagi kepada Bara' bin Malik. Dan itu di antara perkongsian kita pada kali ini. Moga-moga daripada kisah salah seorang sahabat Nabi, Saidina Bara' bin Malik, kita dapat manfaat dan kita boleh kongsikan kepada orang lain juga. Jangan tutup video ni melainkan anda tekan button share. Jangan tinggalkan video ni melainkan anda tekan button share, tekan button like. And then boleh bagi cadangan apa topik yang anda nak saya buat nanti next video insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi, saya ni merupakan founder kepada satu produk The Snack Cookies. Mana kita ada dua perisa, satu Cha Cookies yang daripada perisa coklat, and then satu lagi V Cookies daripada perisa vanilla butter. Okey, apa yang best ni pada kali ini kita nak kongsikan kepada anda. Kali ini saya buat satu promosi nak bagi percuma kepada anda. Percuma satu balang nak bagi kepada anda. Setiap 3 pembelian, anda semua akan dapat percuma. Kalau anda beli 6 balang, anda akan dapat 2 balang percuma. Anda beli 9 balang, anda akan dapat 3 balang percuma. Disebabkan kalau tengok sebelum ni pun ada di antara customer kami yang dapat 5 balang percuma, 10 balang percuma. Sebab apa? Setiap 3 balang pembelian kita akan bagi kepada anda 1 balang percuma. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita boleh tengok banyak sangat dah customer kami yang makan, banyak customer kami yang bagi feedback yang positif dan sebagainya bila mana mereka makan The Snack Cookies. Dan promosi pada kali ini kita terbuka kepada yang Malaysia ke, yang Singapura ke, yang Brunei pun. Memang kita buka kepada anda semualah. Jangan risau. Kalau sebelum ni kita ada buat free shipping kan. Kalau free shipping memang kita buat dekat Malaysia saja. Tapi untuk promosi pada kali ini kita buka kepada anda semua, tak kisahlah anda Malaysia ke, Brunei ke, Singapura, memang kita akan bagi 1 balang percuma kepada anda. Setiap 3 pembelian anda akan dapat 1 balang. 6 balang pembelian dapat 2 balang percuma sahaja daripada kami. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan tunggu lama-lama, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Ini produk saya buat sendiri. Produk ini saya buat sendiri, saya packaging sendiri, kita baking sendiri. Jadi jangan risau. Memang ini berkualiti, insya-Allah kita jaga dari sudut kebersihan. Terus WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan reply WhatsApp anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.